kepada Islam, mereka ambil Islam juzuk, memecahkan Islam berdasarkan juzuk tertentu akibat kuat dan derasnya fahaman ilmiah, fahaman sekularisme ada di sekalian. Maka asal bana dengan latar belakang inilah apalagi ada golongan yang mereka sufi, mereka pegang adalah sufi dan mereka tak peduli apa berlaku. Saat Islam nak merintah ke, Islam nak kena bantai ke, dia tak peduli. Jadi dia zikir tarikat mereka semata-mata, mereka tak peduli. Dan inilah yang disebut oleh Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Hasan Banna di awal umur 20-an menumbuhkan gerakan akhirnya menjadi gerakan fenomena dunia Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 di Banda Ismailiyah di Mesir. Bersama dia semua anak-anak muda di sekalian. Maknanya kena faham, anak muda ini sangat penting di medan dakwah. Sebab itulah salah satu soalan daripada masyarakat, daripada 5 soalan bocor ni, soalan yang apa dia? Di mana kamu masa muda kamu? Di mana masa muda? Sebab itu masa muda kita lah tempoh masa yang sangat penting. Kalau adik-adik masa muda tak gunakan di medan amal Islami, nak tunggu tua tu pencet, jangan harap. Jangan harap adik-adik sekalian. Masa tua dengan kita ada penyakit 3 serangkai, jantung, kencing manis, darah tinggi. Sempat dah kita pencet, cuba fikir. Dalam keadaan kita semakin di akhir zaman, orang mati sekarang muda-muda. Ustaz Asri Ibrahim Rabbani mati umur 40 tahun. Saudara Yasmin Ahmad, pengarah tersohor, mati 51 tahun. Saudara Michael Jackson, 50 tahun. Sebelum tu pemain gitar rock kumpulan Left Handed Abdul Samad, mati 45 tahun. Sebab tu penyanyi Itik Gambo siapa? Itu Z Lan, mati 40 tahun, tak sempat kahwin. Makna mati pun umur muda-muda sekarang. Sebab itulah kita, apatah lagi ustaz-ustaz para pendakwah muda-muda mati umur 30-an, ramai meninggal. Ini tak cerita dengan wabak H1N1 lagi. Sesama apa? Bakar saya semua babi adik-adik, sebut sesama khizir, bunyi macam anak. Jadi adik-adik sekalian nak bertanya, kita tak tahu bila orang nyawa. Sebab itu jangan buang masa. Kita mesti niat, kita mesti bertekad, umur aku mesti digunakan untuk jalan dakwah. Adik-adik sekalian, mesti digunakan untuk jalan dakwah. Sebab itulah dia kata Dr. Husin Haikal, Nabi ni bina anak-anak muda. Nabi sayang kepada anak muda. Sampailah di akhir umur Nabi, kata Dr. Husin Haikal, Nabi balik daripada peristiwa Hajjatul Wida. Nabi kita sakit, Nabi balik peristiwa Hajjatul Wida. Hajjatul Wida ni bulan berapa? Bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Peristiwa haji terakhir, atau digelar sebagai peristiwa Hajjatul Rasul, haji Rasul. Sebablah peristiwa haji yang pertama, yang terakhir yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga digelar sebagai peristiwa haji Islam. Masa apa panggil Hajjatul Islam? Dah haji kita buat ni haji apa pula? Sebabnya ada ayat khusus yang turun. Ayat ni kata sebagai ulama, ayat terakhir Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku redha Islam sebagai agama kamu. Adik-adik sekalian, Nabi baca ayat ni, punyalah seronok umat Islam, sahabat-sahabat. Ramai mana? 118,000 ke 130,000. Adik-adikku yang dirahmati sekalian, inilah kita pasal dakwah. Dakwah ceritanya ada kaitan dengan daulat, ada dengan state, dengan kekuatan, ketuhanan, dengan kerajaan. Dakwah Nabi di Makkah 13 tahun. 13 tahun adik-adikku sekalian. Macam mana yang berkepung dakwah Nabi ni? Pemimpin golongan Al-Malak, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abdul Uzza, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf. Lalu mana yang beriman? 300 orang je. 300 orang. 300 orang. Tapi 13 tahun, 10 tahun di Madinah, dengan Nabi ada kerajaan, Nabi ketua, Nabi ada jenderanya. Hijratul Wida 118,000 orang hingga 130,000 orang. Itu yang berhimpun di Makkah. Yang uzur, yang tak pergi sampai mana lagi. Lepas tu ulama sirah mengambil ibrah bahawa Islam dan dakwahnya mesti kita letak matlamatnya negara, merintah. Jangan kita ambil sikap-sikap tika kepada apa saja urusan berbuat politik. Jangan kita ambil keadaan politik kotor. Tak, itu soal macam mana kita nak memunikan politik penguasaan. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi, adik-adikku sekalian. Apa makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunyawi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Kalau Islam tidak ada politik,
Anda tidak iktimak dengan parti Islam, saya akan memilih untuk bersama kumpulan sosialis. Saya minat demonstrasi dan bakat ayah. Jiwaku memberontak. Kalau Islam ke politik, Ustaz akan memilih bersama jemaah tabligh. Ustaz minat duduk di masjid, minat berzikir, sebab ayah pun tabligh kuat. Tapi kalau Islam dan politik, Islam dan orang politik, maka kita bersama dengan Harakatul Ummah. Adik-adik sekalian nak beritahu ya, bahawa ini cerita satu tidak. Nabi balik sahabat seronok, Allah seronok, Islam dah sempurna. Seorang yang menangis. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabat yang pelik, pasal apa menangis Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya seorang insan yang hatinya lembut. Lelaki yang lembut, bukan lelaki lemah lembut. Itu sotong lah. Dia cepat mengalir air mata membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran. Kita adik-adik mudah ke menangis baca Quran? Payah dah. Adik-adik khawat macam mana? Kalau tengok filem Bobby, Hetty Mersati, Sanggam, dah sedih, rasa menangis dah. Jadi kalau tak baca Quran, dia senang bakal menangis. Dia kata jika Islam tak lengkap, Islam telah sempurna, maka orang yang bawa risalah ini kepada kita, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu tak lama lagi bersama dengan kita. Benar jangkaan, benar telah hal Sayyidina Abu Bakar. Sebab balik daripada Hajjatul Wida, Nabi kita sakit. Apa sakit Nabi? Yang pertama demam panas. Demam panas akibat daripada dia tahu kan, cuaca Mekah Madinah tu dia panas ekstrim. Sebab tahu orang Mekah biasa demam, dengan habuknya, dengan ramai berasa biasa demam. Dua kali ganda panas daripada demam manusia biasa. Yang kedua akibat racun. Rupanya Nabi diracun oleh orang Yahudi. Adik-adik yang pelik, Yahudi bangsa yang khianat. Dia marah kat Nabi, dia benci kat Nabi. Dia jangka Nabi ni daripada Bani Israel. Tengok-tengok, Bani Ismail, keturunan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Allah Ismail AS. Dia dah berdebat dengan Nabi, tak ada hujah dah, tapi tak beriman juga. Ni perangai Yahudi yang Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengenali engkau Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka tak beriman. Lepas tu jahat luar biasa Yahudi ni, bunuh rasul-rasul. Nabi Allah Zakaria mereka bunuh, Nabi Allah Yahya alaihissalam mereka bunuh. Nabi Isa hampir-hampir berjaya, Allah tukar pemimpin dia nama Yahuza dengan Nabi Isa alaihissalam. Adik-adik sekalian, ustaz sampai ke Palestin, speechless, hilang petah-petah kata, hilang bicara. Sebab tengok ni lah contoh hidup jahat Yahudi. Betul orang tua kita Melayu kata jahat macam Yahudi. Saya ni orang Melayu kata, kawan anda pada Cambodia datang dengan Pak Ustaz Malik Al-Hafiz, yang itu Ustaz orang Kemboja pun Hak Buddha ni, dia sebut jahat macam Yahudi. Mana rupanya term di satu dunia pakai. Sebab tu sebut Yahudi, laknatullah, Allah ya warok dia belakang ni. Ya sebut Yahudi, laknatullah, ya Allah warok semua pelajar. Yahudi jangan marah sangat, Yahudi laknatullah wa barakatuh. Itu marah sangat. Ada sekalian, mereka sekalian, mereka pernah Sahih Nabi guna apa mereka Latih bin Aqsa, macam-macam cara. Murad bin Awad atau Pak Ibrahim mereka, nama pemimpin mereka Uyad bin Akhtab, cadar pada kuda jadi angkat batu besar, naik atas berbawalan tunggu Muhammad tolak biar jatuh empat kepada Muhammad. Allah tidak benarkan, Allah tidak izinkan perbuatan khianat Yahudi. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Adik-adik sekalian, macam mana hak kemuncak pertama Islam Yahudi? Nama dia perang Khaybar. Kita tahu dah perang Khaybar, semua tahu perang Khaybar. Ada ingat perang Khaybar sejarah dia? Anak kalau tampil ni suka sangat buat soalan, biar jawab soalan. Kalau boleh cakap 10 minit, tanya soalan 50 minit. Soal-soal baru kita tahu kat mana kita tahap pembacaan. Kita da'i, kita doa, terutama pemuda mesti membaca. Leaders are readers. Kalau malam baca macam mana kita nak ada ilmu, macam mana kita nak sampaikan Islam ni kepada orang lain. Adik-adik sekalian, adik-adikku sekalian, perang Khaybar ni orang Yahudi sangat ingat. Contoh di Knesset, di Parlimen Israel ditulis, dibuat mural, buat tulisan dinding pasal sejarah perang Khaybar. Biar orang Yahudi, parliamentarian mereka dibakar kebencian kepada orang-orang beriman. Sama perang Arab Israel tahun 1967. Israel tawar Bukit Golan daripada Syria, tawar West